A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Az-Zukhruf ayat ke-12. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas. Ayat 9 kan? Ha? Ayat 9. Ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunna al-azizul hakim. Khalaqahunna al-azizul alim. Maksudnya dan pasti sekiranya engkau bertanya mereka, iaitu orang musyrikin Mekah, siapakah yang telah mencipta langit-langit dan bumi-bumi? Pasti mereka akan menjawab, telah menciptanya adalah Al-Aziz, oleh Al-Aziz dan Al-Alim, iaitu Allah yang bersifat Al-Aziz lagi Al-Alim. Pengajarannya pertama, ayat ini sebagai dalil bahawa orang-orang musyrikin Mekah mengakui dan mengiktiraf keesaan Allah dari segi rububiyah, rububiyah iaitu penciptaan. Yang sepatutnya membawa mereka kepada mentauhidkan, mengesakan Allah, membawa mereka kepada mentauhidkan Allah dari segi uluhiyah, iaitu menyembah Allah. Yang kedua, beriman bahawa Allah sebagai pencipta, tetapi tidak menyembahnya adalah iman yang sia-sia.
Yang kedua, yang ketiga, beriman dengan sebahagian kebenaran dan kufur dengan sebahagian, bermakna kufur kepada kesemuanya. Yang keempat, hanya Allah yang bersifat Al-Aziz dan Al-Alim, yang berkuasa mencipta segala-galanya dan hanya Dia sahaja yang berhak disembah. Ayat ke-10. Allazi ja'ala lakumul arda mahda wa ja'ala lakum fiha subula la'allakum tahtadun. Maksudnya, Dia yang telah menjadikan bagi kamu bumi sebagai hamparan dan menjadikan bagi kamu padanya jalan-jalan, moga-moga supaya kamu mendapat petunjuknya. Pengajarannya, pertama, nikmat Allah Azza wa Jalla yang sangat besar kepada manusia, iaitu menjadikan bumi ini tidak keras, tidak lembut, bahkan di antara keduanya, dan sebagai hamparan yang memudahkan manusia untuk hidup dan mencari rezeki. Yang kedua, nikmat Allah kepada manusia yang menjadikan di atas bumi jalan-jalan yang berbagai, sama ada darat ataupun laut, supaya manusia dapat pergi dan berjalan ke mana sahaja, walaupun dalam
jarak yang jauh. Yang ketiga, sekiranya untuk senang hidup di dunia perlukan jalan-jalan yang pelbagai, maka lebih-lebih lagi untuk menuju ke akhirat manusia memerlukan jalan yang betul dan lurus. Iaitu yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Okey, ayat 11. Wallazi nazzala minas sama'i ma'a biqadarin fa ansharna bihi baldatan maita kadzalika tukhrajun. Maksudnya, dan Tuhan dia yang telah menurunkan daripada awan air mengikut hajat keperluan manusia, lalu kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati. Demikian itulah kamu akan dikeluarkan daripada bumi. Pengajarannya, pertama, kebesaran dan kekuasaan Allah, kebesaran dan kekuasaan Allah dengan menurunkan hujan dari tempat yang tinggi dan sebagai rahmat Allah, agar air hujan itu dapat dirasai oleh manusia di semua tempat. Sama ada tempat yang tinggi atau rendah. Yang kedua, rahmat Allah menurunkan hujan berdasarkan keperluan dan hajat manusia. Yang ketiga, Allah Maha Berkuasa menghidupkan semula manusia yang telah mati dan hancur, sebagaimana Allah berkuasa menghidupkan bumi yang telah mati dengan air hujan.
Okey, cukup ah. Kita sambung tadabbur ayat 12. Kaitan ayat hari ini dengan ayat yang lepas. Ayat yang lepas Allah menyebut nikmat-nikmat yang Allah beri kepada manusia. Nikmat yang pertama ialah tak. Allah cipta langit dan bumi. Kalau tak ada langit, mana ada hujan? Itu sebagai tempat tinggal manusia. Kemudian Allah sebut keperluan hidup manusia, iaitu hujan. Kalau ada langit dan bumi tapi tidak ada hujan, manusia akan mati. Betul kan? Bahkan sumber segala yang hidup adalah air. Haiwan, tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang ketiga, Allah menceritakan ayat hari ini, iaitu alat manusia untuk mencari rezeki Allah. Langit dah ada, bumi dah ada, hujan dah ada. Tapi kalau alat tak ada, kita tak boleh nak cari rezeki. Boleh faham? Mana Allah ni, rahmatnya Allah kepada kita semua. Allah bukan ciptakan kita, kemudian Allah biarkan lantak kamu lah. Pandai-pandailah cari hujan sendiri. Pandai-pandailah cari kenderaan sendiri. Tidak, Allah sediakan. Okey, auzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazi dan yang khalaqa telah menciptakan al-azwaj. Al-azwaj jamak plural. Kalau satu zaujun, pasangan lah. Pasangan. Kita baca dalam, ada tak dalam doa yang kita selalu baca perkataan azwaj? Cuba baca doa tu. Rabbana hablana min azwajina. Wahai Tuhan kami, cuba terjemah. Hablana, berilah kepada kami. Rabbana hablana min azwajina, daripada pasangan-pasangan kami. Bukan isteri, bukan suami. Kan? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun. Ini doa siapa ni? Nabi Ibrahim. Tak apalah, doa siapa pun. Cuba terjemah. Rabbana, wahai Tuhan kami, hab ni berilah. Pernah dengar perkataan hibah? Hibah daripada hab tu lah. Hibah tu beri, pemberian. Daripada perkataan wahaba. Wahaba, dia telah memberi. Kalau kata nama, kata terbit, hibah. Hibatun. Kan? Ini fi'il madhi, wahaba. Kalau fi'il mudhari', wahaba yahibu. Wahaba past tense. Yahibu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' menunjukkan apa? Sedang berlaku ataupun sentiasa. Kalau fi'il amar, ialah apa dia? Inilah fi'il amar. Hab. Inilah amar. Berikan. Kita, okey, perintah ni biasa daripada orang atas kepada orang bawah. Betul kan? Bos kepada anak buah. Tapi sekarang, bila daripada kita orang bawah, iaitu hamba kepada Tuhan, dia tak panggil perintah, dia panggil doa. Tapi dia tetap fi'il amar. Wahai Tuhan kami, hab, berilah kepada kami min azwajina, dari pasangan-pasangan kami. Jadi jangan tukar.
Setengah orang dia terjemah daripada isteri-isteri kami. Salah. Ada pelajar dia tanya, Ustaz, kalau saya sebagai isteri nak tukar apa dia? Tak payah tukar, sebab azwaj bukan makna isteri, makna dia pasangan. Jadi doa ni boleh dibaca oleh suami ataupun isteri. Berilah pada kami daripada pasangan-pasangan kami dan zuriat kami qurrata a'yun, penyejuk hati. Penyejuk mata tu penyejuk hatilah kan. Bila mata tengok sejuk, hati sejuk tak? Bila kita tengok muka anak kita sejuk, tenang je. Masa tidur kan? Lega kan sebab dah tidur. Kalau tak, sakit hati je. Yalah, sekarang macam-macam. Ada kes yang terbaru, suami bunuh isteri kan? Dengar berita, bunuh isteri, pukul pula dengan apa? Tukar besi kat muka ni. Dia sepatut dia pukul perompak, bukan isteri dia. Isteri orang yang paling dekat, paling patut disayangi, tapi dibunuh. Dan kalau bunuh, pukul dengan tukar besi, pukul sekali okey kan? Jangan pukul sampai mati. Sekali tak okey. Yalah, mungkin dia tak boleh nak kontrol kan? Di mana tu berlaku? Terengganu. Negeri yang paling kuat iman, Darul Iman. Jadi nak bagi tahu, benda yang paling mahal dalam hidup kita apa dah? Pasangan kita penyejuk hati, bukan pemanas baran. Isteri pun boleh panggil ini zaujat saya kepada suami. Yang kata ni, isteri kata ini zaujat saya. Boleh? Siapa cakap? Pasangan saya. Kalau isteri nak kata, suami kata ini zaujat saya. Suami cakap boleh. Dia kalau suami nak cakap, kalau zaujah dalam bahasa Arab zaujatun, kena data zaujatun, itu isteri. Kalau zauj, dia boleh jadi suami dan boleh jadi pasangan. Ni jamaah. Kalau satu, zauj, pasangan, dan boleh juga jadi suami. Kalau isteri nak cakap ini suami saya dalam bahasa Arab, haza zauji. Kalau suami cakap hazihi zaujati. Okey. Allah yang telah mencipta, di sini apa makna dia? Pasangan ke apa? Kebanyakan ahli tafsir menterjemah azwaj ialah asnaf, jenis-jenis ataupun berbagai jenis. Kullaha, semuanya. Sekarang Allah nak bagi kita apa ni? Nikmat ya Allah cipta untuk kita supaya apa? Kenapa Allah sebut nikmat ni? Supaya apa? Supaya kita bersyukur. Sebab punca manusia tak bersyukur, sebab manusia bila tak bersyukur maknanya dia kufur. Puncanya apa? Dia tak rasa nikmat yang dia ada itu adalah milik Allah. Yang dia rasa itu adalah usaha dia. Okey, di sini apa nikmatnya? Allah jadikan kullah, semua tu berpasangan. Ada dua tafsiran. Berpasangan makna ada dua lah. Orang ke, haiwan ke, ada jantan, ada betina, ada lelaki, ada perempuan. Ada siang, pasangannya malam. Ada sakit, pasangannya sihat. Ada kaya, pasangannya matahari, pasangannya bulan. Tinggi, pasangannya nanti tak sekupu pula kan. Okey, itu satu tafsiran. Ada syurga, ada jahat, ada baik. Ada dosa, ada pahala. Sebab itulah di akhirat besok, balasan pun, tempat balasan pun berpasang. Surga, neraka, tak ada yang ketiga. Okey, itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua ialah asnaf, azwaj ialah berbagai jenis.
Contoh, Allah jadikan makanan kita azwaj, berbagai-bagai jenis. Kalau Allah jadikan makan ni satu jenis je, apa jadi? Pagi tom yam, tengah hari tom yam, minggu lepas tom yam, tahun depan tom yam, apa jadi? Tak boleh telan. Betul tak? Allah jadikan binatang kan, binatang pun berbagai jenis. Contohlah udang. Antara binatang tu dah berbagai jenis. Ada udang, ada sotong, ada ikan. Yang udang pula berbagai-bagai jenis. Betul? Ada udang galak, ada udang harimau. Ikan pun ada berbagai-bagai. Subhanallah. Tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran ada berbagai-bagai jenis. Ada salak, ada sawi, ada kubis. Buah-buahan berbagai-bagai jenis. Yang satu jenis pula durian, bawah pun ada lagi berbagai-bagai jenis. Ada D24, ada musaking, ada apa lagi? Udang merah. Durian pun dinamakan udang kan? Durian pun dinamakan musang kan? Itu makna azwaj. Jadi Allah jadikan semua ni berbagai-bagai. Manusia pun berbagai-bagai bangsa, warna kulit, perangai. Okey, apa faedah Allah jadikan berbagai-bagai? Pertama, yang paling besar sekali, Allah nak bagi tahu kehebatan dia. Kalau Allah hanya boleh cipta satu jenis sahaja, udang satu jenis je, manusia Melayu je, Allah tak hebat, betul? Kenapa Allah nak bagi tahu dia hebat? Allah ada faedah tak bila kita tahu Allah tu hebat? Allah ada faedah. Jadi kenapa Allah nak bagi tahu dia tak ada faedah pun? Sebenarnya Allah nak kita yang mendapat faedah. Apa faedah bila kita tahu Allah tu hebat? Apa faedah? Kita akan dengar cakap dia. Sebab dia hebat. Bila kita dengar cakap dia, apa yang kita dapat? Jiwa kita tenang. Semua yang bermasalah ni lawan Tuhan. Betul? Apa punca lawan Tuhan? Sebab dia tak rasa kehebatan, kebesaran Allah. Asyik dengan manusia, asyik dengan nafsu kan. Dia rasa seolah manusia lagi hebat daripada Tuhan. Akhirnya dia celaka. Satu. Jadi Allah beritahu nikmat-nikmat. Pertama, Allah nak bagi tahu kehebatan dia, supaya kita betul-betul kenal, cinta dan taat padanya. Yang kedua, Allah cipta berbagai-bagai binatang, orang, tumbuh-tumbuhan. Apa faedah? Sebagai rahmat Allah kepada kita. Allah tahu ni, kalau aku jadi satu jenis je, mungkin semua kurus je, tak lalu makan. Makanan apa dah? Ikan kering je. Daripada mula lahir sampai ketua, tak ada makanan lain. Betul? Lepas tu beras pun satu jenis je. Sayur pun satu jenis je. Tak. Rahmat Allah jadi pelbagai, supaya kita tak boring. Yang ketiga, Allah jadikan cipta kat dunia ni berbagai-bagai sebagai isyarat. Sebagai isyarat. Kalau kat dunia Allah cipta dah berbagai-bagai, dan itu dah satu nikmat yang besar, maka di syurga Allah akan cipta lagi berbagai-bagai. Dan lagi hebat apa dah? Tak perlu kerja, tak perlu usaha, tak perlu buat apa-apa. Hanya perlu fikir. Fikir pun penat juga. Hanya perlu apa? Berehat buat apa? Nikmat penuh nak berehat pula. Allah kata apa? Wa fiha dan dalam surga ma tashtahi al-anfus. Wa fiha ma tad'un. Surah Fussilat ayat 30. Cuba terjemah. Wa fiha
dan dalam syurga. Ma tashtahi, apa yang tashtahi itu daripada syahwat. Anfus ni jiwa, jamaah kalau satu nafsun. Dalam syurga apa saja yang diinginkan oleh jiwa, apa yang diinginkan. Wa fiha, dan dalam surga juga ma tad'un, apa yang kamu minta. Dua, satu yang kamu ingin, yang kedua yang kamu minta. Yang kamu ingin dapat, yang kamu minta. Jadi Allah nak begitu, dalam surga tak payah kerja, tak payah buat apa-apa, hanya perlu terlintas. Teringin nak makan apa, zak datang. Ha. 31. Boleh faham tak? Tapi mana ada manusia berfikir bila dia tengok berbagai jenis buah-buahan, makanan, haiwan, udang, mana dia berfikir, ya Allah, kalau di syurga lagi nikmat. Manusia tak berfikir ke situ, betul? Bahkan dengan nikmat kat dunia menjadikan dia kufur. Semakin dapat banyak nikmat, semakin lupa daratan. Bahkan dalam surah Al-Baqarah Allah bagi tahu makanan dalam, buah-buahan dalam surga. Surah Al-Baqarah, cuba buka. Dah jumpa surah Al-Baqarah? Ayat tak jumpa? Boleh cari sendiri tak ayat? Ayat 25. Allah kata apa? Wabashiri, dan berilah berita gembira. Berita gembira ni yang Allah suruh Nabi bagi tahu, bukan untuk semua orang. Berilah berita gembira kepada siapa? Satu orang beriman. Yang kedua, tanda dia beriman, iaitu bukti dia beriman, dia ada amal soleh. Apa berita gembira ni? Anna lahum, sesungguhnya bagi orang yang beriman dan beramal soleh, di akhirat besok dia akan dapat satu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Satu, sebab dia pernah beriman, pernah beramal soleh, pernah istiqamah, bagi berita gembira, dia akan dapat syurga. Syurga ni istana, dan di bawahnya ada sungai. Kita kalau bos kita bagi tahu, sebab kamu ni pekerja yang terbaik, dah lama bekerja, saya akan bagi sebuah banglo dan ada sungai di bawah. Kita gembira ke kita buat tak tahu? Gembira kan? Kenapa gembira? Dapat rumah free kan? Kalau bos tu bagi tahu nak bagi banglo yang free dan ada sungai di bawah, dia buat tak tahu je. Apa masalah tu? Apa masalah? Muka tak senyum je. Sebelum bos bagi tahu dia stres, bos bagi tahu lagi dia stres. Tak. Sama ada dia pekak, dia tak dengar apa bos cakap. Dia tak percaya. Pertama mungkin dia pekak. Yang kedua, dia tak percaya bos tu. Ya, betul. Sebab aku tengok rumah bos tak ada pun sungai kat bawah. Okey? Jadi kalau dia tak gembira, mungkin dia pekak ataupun bos tu penipu. Betul? Okey. Kita biasa tak baca ayat ni. Ayat 25 surah Al-Baqarah. Siapa yang cakap? Bukan bos kita, bukan bapak kita, Allah. Kita senyum tak bila baca ayat ni? Senyum gembira. Sampai suami kata, kenapa ni senyum sorang-sorang? Pernah tak bila baca ayat ni? Bila baca ayat ni kita senyum.
Mula-mula baca stres, bila sampai ayat ni senyum je. Pernah tak? Tak, okey. Kalau orang tadi tak senyum sebab dia sama ada dia pekak ataupun bos tu tipu. Yang cakap ni siapa? Mungkin tak Allah tipu? Mustahil. Jadi tinggal lagi satu sebab. Dia pekak. Maksud pekak apa dia? Dia tak faham apa yang Allah cakap. Macam mana bos tu cakap dalam bahasa Urdu, dia pun buat dia tahu je. Boleh faham? Ha? Dan masalah yang pertama, faham ke tak? Tak faham kan? Ataupun kalau kita faham, kita pun tak senyum. Kita faham tapi kita tak senyum. Apa masalah? Kita belum cukup syarat. Sebab berita gembira ni khas untuk orang tertentu sahaja. Siapa? Kita rasa iman kita lemah, amalan pun tak cukup. Sebab tu tak senyum. Boleh faham? Apatah lagi bila kita baca, target kita bukan nak berhenti ayat 25, nak khatam. Jadi tak sempat nak berfikirkan, melambatkan proses khatam. Boleh faham? Okey, satu. Yang kedua, nikmat kedua, kullama ruziqu minha kullama ruziqu minha min samaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu. Kemudian wa utubihi mutasyabiha. Nikmat yang kedua Allah kata kullama, setiap kali, bukan sekali-sekala. Rezekiku, mereka diberi rezeki. Minha, daripada syurga tu. Apa rezekinya? Min samaratin, daripada buah-buahan. Setiap kali dia bagi buah dalam syurga sebagai rezeki. Mana rezeki diberi, bukan cari. Dalam syurga tak perlu cari dah. Lantas ahli syurga tu berkata apa? Qalu hadzal ladzi ruziqna. Ni rezeki buah-buahan yang diberi pada kami telah diberi sebelum ini. Mereka diberi yang mutasyabiha, yang sama. Ada dua tafsir. Pertama, rupa dia sama dengan buah kat dunia. Jadi ahli syurga bila masuk syurga, diberi buah macam rambutan, contoh. Maka dia kata apa? Ni kami dah biasa makan kat dunia. Tapi bila dia makan, rasanya, bila dia makan, rasanya lain. Lepas tu bagi lagi bentuk pisang. Ni kami dah makan ni masa kat dunia. Tapi bila makan, rasanya lain. Nabi kata, nikmat dalam syurga tak pernah didengar oleh mata, tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah terfikir. Rasa dia sangat-sangat luar biasa, tak pernah kita rasa. Itu tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, ahli syurga diberi buah dalam syurga. Lepas tu kali kedua, dibagi buah yang rupa dia sama dengan kali pertama. Apa dia kata? Kami dah makan ni tadi. Pagi tadi. Sama dengan yang pagi tadi. Tapi bila dia makan, pagi tadi dia makan bentuk rambutan, tengah hari dia diberi bentuk rambutan. Tapi bila makan, rasa lain. Bila petang diberi pula bentuk rambutan, tapi bila makan lain. Jadi dalam syurga Allah cipta berbagai jenis, tapi bukan bentuk. Apa dia? Rasa. Faham? Kenapa? Satu bentuk, iaitu contohlah rambutan, tapi ada 100 jenis rasa. Kenapa Allah buat satu bentuk sahaja, tapi rasa berbeza? Supaya sibuk makan. Kalau nikmat tu kan, Supaya kita tak akan berhenti makan. Sebab bila makan kali pertama rasa rambutan, makan kali kedua rasa manggis. Kita nak lagi tak makan kali ketiga? Sebab apa? Nak tahu rasa apa pula? Kali ketiga rasa dokong. Kita makan lagi sampai kali keempat, kelima. Sebab apa? Semua rasa berbeza. Akhirnya kita tak berhenti makan. Nikmat tak? Kita kat dunia ni makan buah sedap macam mana? Kalau durian berapa biji boleh makan?
4 biji je. Kita katalah kita makan durian biasa kan, dah kenyang, tiba-tiba orang bawa musangking. Ni saya bagi percuma, harga mahal tapi perut kenyang. Ada nilai tak durian mahal? Tak ada. Tapi syurga, makan banyak mana pun orang bawa lagi yang lagi sedap, boleh makan. Sebab apa? Sebab dalam syurga tak ada kenyang dan tak ada buang. Tak ada buang. Inilah berita gembira ni yang Allah nak bagi. Tapi berapa ramai yang gembira bila baca berita ni? Bila kita tak gembira, makna kita belum cukup iman dan belum cukup amal. Ni yang ketiga pada berita gembira. Yang ketiga apa? Pasangan-pasangan yang walahum azwajum mutahharah. Bagi mereka ahli syurga ni pasangan-pasangan. Bunyi pasangan biasa. Kat dunia pun kita dapat pasangan, tapi yang luar biasa pada azwajum mutahharah. Azwajun ini yang luar biasa ni. Apa makna mutahharah? Yang disucikan. Apa maksud disucikan? Dia pasangan kita, suami ke isteri ke, sentiasa bersih tak? Tak. Perempuan kadang-kadang haid, kadang-kadang nifas, kadang-kadang sakit, kadang-kadang demam. Suami pula kadang-kadang penat, kadang-kadang semua kan. Duduk jauh sikit kan. Kadang-kadang sakit perut, masuk tandas. Tapi dalam syurga semua yang menyebabkan kita nak jauh tak ada. Berpeluh, sakit, demam, semua, hingus, buang air besar, buang air kecil, haid, nifas, semua tak ada. Ya. Allah kata bagilah berita gembira. Tapi sebab manusia tak faham dan tak nampak, duk berebut yang mana? Yang ada penyakit, yang akan tua kan, yang lama-lama gigi pun tak ada, muka pun berkedut. Yang tu dia berebut. Okey. Jadi sekarang Allah bagi semua, Allah cipta semua berpasangan. Pertama apa tadi? Sebagai nak tunjuk kehebatan, kebesaran Allah. Yang kedua, rahmat Allah, supaya kita sentiasa seronok makan. Yang ketiga, nak bagi isyarat apa yang dalam akhirat jauh lebih baik. Jadi yang ni kamu dah berebut, yang sana lagilah gandakan. Okey, wa ja'ala lakum, dan dia jadikan bagi kamu minal fulki, dari fulki, kapal. Sebelum ini Allah cipta bumi, langit, hujan. Yang ni buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, haiwan. Macam mana nak dapat? Sekarang Allah cerita cara untuk mendapat rezeki itu, iaitu Allah menyediakan untuk kamu minal fulki, kapal, wal an'am, dan binatang ternakan. Apa guna? Ma tarkabun, apa yang kamu tarkabun, apa dah? Tunggangi. Apa maksud dia? Kalau kamu nak makan ke, nak apa ke, kenderaan tak ada, boleh tak? Tak boleh. Jadi kenderaan zaman tu lah, apa dah? Satu, kapal. Yang kedua, unta lah, binatang. Ada tempat yang Allah cipta buah-buahan ni tak ada kan. Di Malaysia kurma tak ada, apple tak ada kan. Macam mana kita boleh makan apple, kurma yang tak ada kat sini? Kapal terbang, kapal. Sebab tu Allah kata kami ciptakan untuk kamu kenderaan. Supaya apa? Supaya kamu dapat rezeki-rezeki ni. Betul? Yang kita buat rumah kan, bahan-bahan dia daripada mana? Kau cuba bayangkan, kalau tak ada kenderaan, kereta tak ada, lori tak ada, kereta api tak ada,
Kita boleh tak buat rumah macam sekarang ni? Tak boleh. Kita pakai kereta sekarang. Apa yang angkut kereta sampai ke Malaysia? Kenderaan. Jadi bila sebut kenderaan ni, Allah sebut kapal, itu kenderaan laut. Kemudian binatang, itu kenderaan darat. Yang udara Allah tak sebut. Pasal apa? Dulu tak ada. Kalau Allah sebut, orang Arab bela. Apa ni? Jadi Allah sebut benda yang mereka nampak dan faham. Kenderaan utama masa tu, kalau darat, untalah. Kalau laut, kapal. Sekarang kita perasan tak, kenapa Allah jadikan bumi ni antara tanah dengan laut, yang mana lebih besar? Laut 2/3 kan? Apa hikmahnya? Antara hikmahnya, supaya perjalanan kita dari satu tempat ke satu tempat lebih mudah. Melalui apa? Melalui air. Betul kan? Banyak tempat yang kapal terbang tak boleh pergi, kan? Macam pergi ke pulau, airport tak ada, nak pergi dengan apa? Kebanyakan barang-barang diangkut dengan apa? Kapal. Dan kos perjalanan kapal ni lebih murah kan? Sebab apa? Sebab dia tak perlukan jalan raya. Dia tak ada tak ada tol, tak ada lebuh raya. Jalan atas air je. Okey? Jadi Allah ciptakan kapal dan juga binatang, apa yang kamu tunggangi. Cuba buka surah Yasin ayat 71. Cuba baca. Siapa yang dah hafal? Begitu? Awalam yarau anna khalaqna lakum mimma amilat aidina an'aman wa hum laha malikun. Nah, lagi ayat seterusnya 72. An'aman lakum lahum mimma amilat aidina an'aman, kemudian fahum laha malikun. Lepas tu wazallalnaha lahum faminha rukubuhum, lagi wa minha yakulun. Ada lagi? Ayat 73. Walahum fiha manafi'u wa masyaribu afala. Okey, cuba terjemah tanpa tengok terjemahan, sebab ini surah Yasin ni. Awalam yarau, dah berapa tahun macam ni? Sekarang baru tahu, rupa-rupa tak faham. Awalam, adakah tidak mereka yarau? Melihat di sini bukan makna melihat dengan mata, tapi berfikir. Tidakkah mereka berfikir? Anna khalaqna, sesungguhnya kami ciptakan lahum, bagi mereka. Kami cipta bagi mereka mimma amilat aidina, dari apa yang
amilat yang dilakukan oleh aidina, tangan-tangan kami. Kami cipta untuk mereka apa yang kami buat dengan tangan kami. Apa dia? Binatang-binatang tu Allah cipta. Apa dia tu? An'aman, binatang ternak. Fahum laha malikun. Maka mereka bagi binatang ternak itu malikun, jadi pemilik. Kami cipta kambing, lembu, unta, dan akhirnya kamu memiliki dan kamu kaya dengan binatang ternak. Betul? Dan wazallalnaha, dan kami jinakkan, tundukkan binatang itu lahum, untuk mereka. Faminha rakubuhum. Maka sebahagian binatang ternak tu, bukan semualah. Binatang ternak ni apa dia? Kambing, lembu, bukan tiga-tiga jenis jadi kenderaan. Faminha, sebahagian daripadanya, rukubuhum, jadi kenderaan. Apa dia? Keldai, unta. Kambing? Tak. Lembu? Ya ke? Lembu kat mana ni? Lembu tak adalah. Lembu biasanya kalau perjalanan dekat okeylah, tapi kalau jauh tak boleh. Kalau perjalanan kuda. Perjalanan jauh biasanya apa dia? Unta. Kemudian bawa barang yang banyak dan berat, unta. Keldai, tapi keldai boleh bawa barang tapi tak boleh jalan jauh. Sebab tu Allah suruh afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat. Tidakkah mereka perhati bagaimana Allah ciptakan unta? Boleh berjalan jauh daripada Mekah sampai ke Yaman, daripada Mekah sampai ke Syam. Mana kalau daripada Kuala Lumpur boleh sampai ke Perlis, daripada Kuala Lumpur boleh sampai ke Johor. Unta. Dia pernah protes tak? Ha? Unta tu dia pandai protes. Panggil protes? Tak. Sebab tu Allah kata wazallalnaha. Unta lebih besar pada manusia kan? Kalau ikut logiknya, manusia tak boleh naik unta sebab unta lebih lagi besar. Tapi kenapa boleh naik dengan mudah? Wazallalna, kami tundukkan unta tu. Untuk apa? Untuk kenderaan kamu. Unta besar, tinggi. Tapi bila nak letak barang, nak bawa barang banyak macam mana? Dia duduk kan? Duduk. Kalau unta tak boleh duduk, susah tak orang nak angkat barang atas tu? Susah. Jadi Allah zalna, kami tundukkan unta tu duduk, isi barang. Bila isi barang dah penuh, sepatutnya dia berat dan tak boleh bangun. Tapi kami pemudahkan, unta tu boleh bangun. Kita kalau duduk, letak satu guni beras, boleh bangun. Ataupun letak sambil berdiri, tumbang terus. Dan unta ni walaupun besar, tapi budak kecil boleh tak? Heret dia, budak kecil je. Pergi Arafah kan, budak kecil je heret. Sebab apa? Sebab Allah tundukkan. Kalau harimau boleh tak jadi kenderaan? Kenapa tak boleh? Kenapa dia makan? Sebab Allah tak jadikan harimau sebagai kenderaan. Sebab tu Allah tak tundukkan harimau untuk kita naiki. Boleh? Wa minha, dan sebahagian daripada binatang ternak, yakulun, mereka makan. Unta boleh makan daging, susunya. Kemudian walahum fiha, dan bagi mereka tu, mereka ni lebih khusus kepada orang musyrikin Mekah. Allah nak bagi tahu nikmat yang Allah bagi pada orang musyrikin yang kufur kepada Allah. Bagi mereka pula dalam binatang ternak itu ada manafi', ada manfaat-manfaat yang lain. Apa dia? Kulit, musafir, berniaga kan. Wa masyarib, dan sebagai minuman, susu unta kan. Biasa jemaah Malaysia pergi Mekah, salah satu yang dibeli ialah susu unta. Dan ada yang terkini dia beli kencing unta. Ada air kencing unta boleh rawat penyakit. Kalau sanggup minum tak, air kencing unta tak najis. Tak najis.
Tak. Dia daging unta ni, kalau mazhab Hambali, kalau makan batal wuduk. Tapi air kencing dia tak najis. Lepas tu boleh minum. Ada hadis sahih. Tak tahu lagi. Oh, tak tahu. Ada sekumpulan datang jumpa Nabi dalam keadaan sakit demam. Nabi kata pergi kat kandang unta, minum air kecil unta. Hadis sahih. Jadi ulama kata bila Nabi suruh minum, dan lepas tu Nabi tak pesan lepas minum basuh mulut. Tak. Mana apa? Ulama kata air kecil tak najis. Air kecil unta. Semua kita rasa jijik kan. Tapi yang antara haram, rokok dia hisap pula. Dan antara rokok dengan air kecil unta, yang mana halal? Air kecil kan? Kalau bagi air kecil unta dengan rokok, dia ambil mana? Dia ambil yang mana? Itulah cerdiknya manusia. Okey. Litas tahu. Supaya apa ni? Binatang. Ni dia panggil apa? Wasilah ataupun alat untuk kita cari rezeki. Litas tahu yang akhirnya tastawu kamu. Tastawu apa dah? Tastawu daripada istiwa. Istawa alal arsya, atas. Supaya kamu menaiki atas tu. Dia terjemah apa? Kamu tetap ala zuhurihi, atas punggung-punggungnya. Okey. Punggung apa ni? Dua dah, kapal dan binatang. Jadi Allah permudahkan. Contoh, Allah mudahkan kita nak pergi satu tempat ke satu tempat yang jalan tak ada, kapal terbang pun tak ada, maka Allah permudahkan apa? Allah jadikan laut. Kamu boleh pergi dengan kapal. Tapi tak cukup dengan kapal, Allah permudahkan apa? Dengan angin. Betul? Kapal kalau tak ada angin susah nak berlayar kan? Dan Allah permudahkan juga dengan kamu ada akal, boleh berfikir dan boleh buat kapal, boleh buat enjin dan sebagainya. Supaya kamu berada di atas belakang itu, atas kenderaan semua. Kemudian lepas tu tazkuru ni'mata rabbikum. Kamu ingat ni'mata rabbikum, nikmat pencipta kamu. Inilah kemuncak kepada segala yang Allah cipta. Allah cipta langit, bumi, turunkan hujan, cipta berbagai-bagai jenis makanan, tumbuhan, haiwan. Allah ciptakan kenderaan. Kemuncaknya apa? Supaya akhirnya kamu ingat nama Allah dan kamu bersyukur. Inilah kesudahannya. Jadi manusia ni dengan nikmat Allah ada dua je. Sama ada syakir ataupun kufur. Satu, syakir. Yang kedua, kufur. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kemudian inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Jadi semua nikmat ni Allah kata aku nak tengok dua aja. Sama ada manusia ni menjadi orang yang bersyukur ataupun kalau kita belajar bahasa Arab, pattern dia tak sama. Syakir dengan kafur tak sama. Kalau pattern syakir, sepatut di sini apa? Kafir. Betul. Syakir, kafir. Betul kan? Kalau kafur pula, pattern atas apa dah? Baris sama. Kafur, syakur. Betul. Syakur.
Dia beza. Kalau syakir orang yang biasa bersyukur. Kalau syakur orang yang banyak dan sangat-sangat bersyukur. Kalau kafir orang yang kufur, engkar biasa-biasa. Kalau kafur orang yang sangat-sangat kufur kepada Allah. Boleh faham? Kenapa Allah kata kami jadikan manusia bagi nikmat apa semua? Kami nak tengok sama ada manusia syakir ataupun kafur. Allah tak kata sama ada manusia syakur ataupun kafur, ataupun syakir ataupun kafir. Kenapa? Sebab Allah nak begitu. Manusia ni dengan nikmat Allah, dia syukur macam mana pun, dia tak mungkin jadi syakur. Faham? Syakur ni terlalu macam Nabi lah. Nabi bila salat malam sampai bengkak kaki, kan? Ada dosa? Tak ada dosa. Kita buat ibadat ni nak hapuskan dosa. Nabi buat ibadat untuk apa? Apa kata Nabi? Afala akunu abdan syakir ke syakur? Orang yang boleh syakur ni orang macam Nabi je. 24 jam semua untuk Allah, untuk agama Allah. Tidur malam, siang, semua untuk Allah. Syakur. Kita kalau banding dengan nikmat yang Allah bagi pada kita dengan syukur kita, berapa peratus? Okey. Tapi bila kufur, manusia kufur sikit-sikit ke kufur yang banyak? Kafur. Betul kan? Kufur nikmat mata, kufur nikmat masa, kufur nikmat anak, kufur nikmat kereta, kufur nikmat handphone. Kafur. Okey. Jadi aku cipta semua, aku bagi kemudahan semua ni supaya apa? Kamu ingat apa? Ini semua adalah nikmat pencipta kamu, bukan hasil titik peluh kamu. Sebab tu bila kita ada nikmat, kita rasa ini adalah usaha kita. Boleh merosakkan akidah. Jadi apa? Boleh menjadi kepada syirik. Seolah kita rasa usaha akulah yang menjadikan aku kaya. Syirik. Tak ada siapa yang boleh mengkayakan manusia melainkan Allah saja. Okey, kemudian Allah kata apa? Iza stawaitum, apabila istawaitum, kamu duduk ataupun berada alaihi, atasnya. Atas apa ni? Kenderaan. Kalau dulu kenderaan darat dan laut, tapi sekarang tambah satu lagi, kapal terbang. Darat pun dulu unta je, tapi sekarang darat saja pun dah banyak kan? Apa? Kereta, motor, kereta api, bas, LRT, kan? Yang selalu rusak tu. Wa taqulu, dan lepas kamu dah berada atas kenderaan, sebagai tanda kamu syukur, kamu baca doa. Wa taqulu, dan kamu berkata, Subhanallazi, Maha. Ini doa yang kita baca ni, selalu baca kan naik kenderaan. Maha suci allazi, yang sakhara. Apa dia sakhara? Yang dia, iaitu Allah, telah menundukkan lana, bagi kami, haza, ini, kenderaan ini, wa ma kunna, dan tidaklah kami baginya, bagi kenderaan ini, mukrini, mana muti'in, kami tak mampu. Tidaklah kami mampu ataupun berkuasa. Apa maksud dia? Pertama, kita tak ada buat satu-satu doa ni. Sebab kita biasa baca kan, kadang-kadang penghayal tu tak tahulah sampai ke tak. Kenapa mula-mula naik subhana, tak baca Allahu Akbar? Kalau nak salat mula apa? Allahu Akbar.
Tapi bila naik kenderaan, subhana, bukan Allahu Akbar. Pernah tak terfikir? Bila sebut Maha Suci Allah, Maha Suci daripada apa? Daripada kekurangan. Apa kaitan Allah Maha Suci daripada kekurangan dengan permulaan doa naik kenderaan? Apa kaitan? Allah nak beritahu kamu ni sangat-sangat perlukan kenderaan sebab kamu makhluk, kamu manusia. Tapi aku ni Maha Suci daripada perlukan kenderaan. Jadi pertama bila naik kenderaan, kita sucikan Allah. Engkau tak perlukan apa-apa pun, tapi aku sangat perlukan apa-apa. Engkau Maha Suci. Dan engkau Maha Suci tak perlukan kenderaan, tapi kami boleh naik kenderaan sebab apa? Sebab engkau telah menundukkan. Kenapa kena sebut engkau yang menundukkan kenderaan ni? Yalah, kenapa? Ada tak orang naik unta tendang dia? Apa taknya? Ada lah. Ada tak orang naik kuda tendang dia jatuh? Dah ada mati kan? Jadi kita kena gigit. Ada. Ada yang kita tak tahu sebab kita tak pernah naik unta. Kereta, ada tak kita naik kereta tiba-tiba terbakar? Ada. Bateri mati. Kapal terbang kan, naik je 5 minit meletup. Hilang terus dan tak jumpa-jumpa. Yang 1976 baru nak bagi laporan. Ini sebab, jadi kena faham kenderaan ni, bila kita naik kereta mewah ke, jangan rasa bangga. Kenapa? Sebab kita boleh berjalan sebab Allah permudahkan. Kadang-kadang naik sekejap kereta mati. Kadang-kadang naik sekejap kereta tak mati, orang yang bawa mati. Saya pernah cerita minggu lepas. Ada kawan lah, kawan Jemaah Surau rumah saya. Dia boleh kata setiap pagi ada solat subuh berjemaah dan dia kadang-kadang mengazankan. Muda lagi, umur dia 49. Setiap kali lepas solat subuh berjemaah, duduk sebelah saya je. Dia ambil Quran, dia baca sampai terbit matahari. Kemudian dia solat 2 rakaat, kemudian dia balik. Hampir setiap hari macam tu. 2 hari lepas, dia solat subuh, dia ambil Quran baca, pukul 7, lebih kurang 7.15, dia balik naik motor, dekat nak sampai rumah dia, kereta langgar dia, mati. 2 hari lepas. 49. Tengok, keluar hidup, balik mayat. Kan? Naik apa tu? Kenderaan. Sebab tu di hujungnya ada peringatan pada kita. Siapa-siapa naik apa saja kenderaan, ada peringatan di hujung. Jadi jangan bangga dengan kenderaan. Sebab kita tak boleh berjalan kalau Allah tak sakhara, tundukkan. Dan kita, ni pengakuan, kita tak mampu pun. Betul tak? Kadang-kadang rosak, kadang-kadang kunci patah, kadang-kadang kunci tertinggal, kadang-kadang terkunci. Kemudian hujung doa ni, wa inna, sesungguhnya kami ila rabbina, hanya kepada pencipta kami. Lamun qalibun, lam ni pasti, taukid, pasti kembali. Sebenarnya bila kita naik kenderaan apa sajalah, kereta api ke, kereta ke, kapal terbang ke, sebenarnya kita nak balik pada Allah ke nak balik ke rumah? Balik pada Allah. Dah mengucap tak masa tu? Dah wasiat dah? Tak kan? Tapi kenapa? Hujung doa naik kenderaan, Allah kata apa? Sesungguhnya kami hanya kepada engkau kami kembali. Sebenarnya Allah nak ingatkan, kamu pergi ke mana, naik apa kenderaan, kamu tetap akan kembali kepada Allah, lambat cepat je.
Mungkin masa naik kereta, mungkin masa naik motor macam kawan tadi, mungkin masa naik kapal terbang, kan? Meletup habis. Jadi Allah ingatkan, jangan seronok naik kenderaan, nak pergi bergembira, nak balik ke rumah, nak balik kampung, jangan. Sebab kamu satu masa akan balik pada Allah. Jadi ingatan balik kepada Allah kena sentiasa ada kat sini. Kalau kita mati pun, kita mati dalam keadaan bersedia. Betul? Berapa ramai yang pergi musafir tak bersedia untuk mati, sebab tu terkejut. Okey, boleh faham ah? Ini doa naik kenderaan. Ada pula satu lagi doa musafir lain. Apa doa musafir? Kenderaan ni kita daripada Taman Tau nak pergi ke Bukit Jelutong, kita bacalah doa ni. Tapi kalau ada Taman Tau nak pergi ke Johor Bahru, ada satu lagi doa, iaitu doa musafir. Apa doa tu? Kau tak baca? Masya Allah. Seorang pun tak pernah baca? Apa dia? Bukan. Daripada hadis sahih. Dalam hadis tu Nabi kata, bila nak musafir sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian baca doa ni, subhanallazi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu baru doa naik kenderaan. Lepas tu doa musafir. Allahumma inni as'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Ada lagi? Allahumma hawin alaina safarana hadza wa tuwi anna bu'da. Allahumma anta sahibu fi safar. Ada lagi, Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahli. Habis. Oh, tak baca apa-apanya? Kau tak pernah musafir? Masa pergi umrah. Oh, masa pergi umrah. Pasal pergi umrah pasal apa? Baca. Orang tolong bacakan. Oh, sebab ada yang tolong baca lah. Oh, rugi ya. Ada dalam buku saya 70 doa. Ada kan? Ada. Oh, tahu ada tapi tak baca juga. Baca. Dia maksud dia lebih kurang macam ni. Lepas kita baca doa ni, kita kata, ya Allah, aku mohon pada Engkau dalam perjalanan ini al-birra, aku buat baik je, jangan buat jahat. Wat taqwa, dia sentiasa bertakwa pada Engkau. Wa minal amal, dan supaya aku buat amalan yang Engkau redha saja sepanjang perjalanan. Yang kedua, jadilah musafir aku ni pendek perjalanan. Katalah 50 km tapi tak rasa 50. Adakah macam tu kan? Ada orang setengah dekat tapi dia rasa macam jauh je. Dan engkau adalah sahibu fis safar. Tuan yang menguasai perjalanan aku ialah engkau. Aku serah pada engkau. Okey. Jadi makna dia tu sangat-sangat cantik. Kalau tak baca sangat rugi. Okey, habis lah. Kita pun dah habis ayat ni. Ada soalan ke? Saya ke yang Sayyidina Ali baca doa naik kenderaan tu, dia tengok lagi. Saya tak jumpa hadis tu. Pernah dengar tapi tak jumpa. Tak pernah dengar pun. Tak pernah dengar. Yang saya jumpa, yang saya tulis dalam buku, tak ada pun yang mengatakan tengok ke langit. Ada jumpa kat mana? Ada jumpa. Jadi lepas ni jangan sekali-kali musafir sehingga baca doa tu. Rugi ya. Saya baca 2-3 hadis pasal doa musafir tapi tak ada sebut pasal tengok ke langit. Macam tak ada kaitan pun. Kenapa nak tengok ke langit? Orang tanya saya Ali, pasal apa dia buat macam tu? Saya kata saya buat macam tu sebab Nabi buat itu. Itu jawapannya. Oh, tak, ada hadis. Ada hadis bukan Nabi Sayyidina Ali tengok ke langit.
Lepas Sayyidina Ali baca doa, Nabi senyum. Sebab ada sebahagian doa musafir itu ialah minta ampun. Ada dalam buku saya tu. Ada sebahagian minta ampun. Jadi lepas baca doa musafir dan doa minta ampun, Sayyidina Ali pun senyum. Jadi sahabat tanya, kenapa kamu senyum lepas baca doa tu? Dia kata, sebab aku tengok Nabi lepas baca doa ni, termasuk minta ampun, Nabi senyum, bukan tengok ke langit. Kemudian kata Sayyidina Ali, aku bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kamu lepas baca doa ni, iaitu doa minta ampun dalam musafir, lepas tu kamu senyum? Kata Nabi, aku senyum sebab Allah senyum bila melihat hambanya sentiasa minta ampun padanya, sebab hambanya yakin hanya Allah saja mengampunkan dosa. Allah pun senyum, Nabi pun senyum, Ali pun senyum. Boleh? Tapi baca doa mana ni yang minta ampun tu? Dalam doa musafir banyak salah satunya ialah yang minta ampun. Nanti saya tunjuk Okey. Ini doanya. Tapi ini bukan Ali bin Abi Talib, ini Ali bin Rabi'ah. Ali bin Rabi'ah menceritakan, dia kata aku menyaksikan Ali, iaitu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ketika dia bawa dabah ni binatang untuk dia menaikinya. Manakala Ali meletakkan kakinya setelah menaiki kenderaan tersebut, Ali berkata Bismillah. Kemudian setelah Ali dah lengkap berada di atas binatang, Ali sebut Alhamdulillah. Kemudian Sayyidina Ali kata, Subhanallazi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian Sayyidina Ali sebut lagi Alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kemudian Sayyidina Ali sebut pula Allahu Akbar 3 kali juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian ini baca doa ni, Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunub illa anta. Semua dhahik. Maksud dia, Maha suci engkau, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku, maka ampunlah dosaku. Kerana sesungguhnya tidak ada yang boleh mengampunkan dosa melainkan engkau sahaja. Lepas habis baca doa ni, Nabi Sayyidina Ali senyum, gelak. Maka Ali bin Rabi'ah bertanya kepada Ali, Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, min ayyi syai'in dhahikta, apa sebab kamu gelak? Kata Sayyidina Ali, Ra'aitun Nabi SAW, aku melihat Nabi fa'ala, buat sebagaimana apa yang aku buat, iaitu baca subhanallah, subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kemudian Nabi gelak. Jadi apa yang Nabi buat, aku buat sebiji macam Nabi buat. Lepas tu aku tanya Nabi, kenapa kamu gelak? Nabi kata, Inna rabbaka ya'jabu min 'abdihi idza qala ighfirli dzunubi ya'lamu annahu la yaghfiru dzunuba ghairi. Kata Nabi, sesungguhnya Tuhan engkau sangat kagum dengan hambanya yang sentiasa meminta ighfirli, ampunlah dosaku, dan hambaku ini cukup yakin tidak ada siapa yang boleh mengampunkan dosa melainkan aku. Jadi Allah senyum, Nabi pun senyum, Sayyidina Ali pun senyum. Boleh faham? Bukan tengok ke langit. Tengok kuatnya sahabat pegang pada sunnah. Bukan setakat baca doa, tapi senyum pun dia ikut Nabi juga. Boleh share Ustaz? Boleh. Bahasa Arab. Ini bahasa Arab. Terjemah sendiri ya. Tapi boleh Google je ni. Kalau saya Google cari, susah nak cari. Boleh Google. Yang saya teks bahasa Arab.
Ini doa yang Sayyidina Ali baca, yang Nabi senyum ni, ini untuk naik kenderaan, bukan musafir. Alhamdulillah saya selalu baca ni. Saya rasa ada dalam buku saya tu. Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Okey. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Kalau tak ada, kita sambung hadis. Kita ambil satu hadis ke? Ada yang kalau macam minta ampun sambil menangis. Minta ampun sambil? Menangis. Okey. Okey. Sambil minta ampun sambil menangis. Okey. Tak boleh sambil minta ampun sambil gelak. Okey. Sebab salah satu syarat taubat mesti apa? Menyesal. Dan menyesal tu kalau membawa sampai tahap menangis lagi bagus. Okey. Kita tengok hadis sallallahu alaihi wasallam. Wanita itu diberitahu oleh seorang lelaki yang berbual dengannya tadi adalah Nabi Muhammad SAW. Wanita itu pun pergi ke rumah Nabi Muhammad SAW. Tiada pengawal di situ. Wanita itu berkata, saya tidak mengenal Tuan. Maafkan kata-kata saya tadi. Nabi Muhammad SAW berkata, sifat sabar yang terbaik adalah ketika mendapat musibah yang mengejut. Direkodkan oleh Bukhari dan Muslim. Okey. Hadis ni hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Mungkin kita biasa dengar ada seorang wanita menangis di kubur. Sebab apa? Sebab dia baru kematian anaknya. Jadi sebab rindu pada anak, dia pergi ke kubur, dia menangis. Jadi bila Nabi ada kat situ, Nabi nampak. Inilah salah satu tanggungjawab seorang Nabi dan sebenarnya semua kita. Bila tengok benda munkar, wajib tegur dengan segera. Jadi Nabi bila tengok benda tu mungkar, apa mungkarnya? Apa mungkar? Perempuan pergi ke kubur. Tapi yang Nabi tegur apa dia? Nabi bukan tegur pergi ke kubur. Nabi kata, ittaqillah. Satu, takwa pada Allah. Yang kedua, isbiri, sabar. Dua patah je. Maka perempuan ni kata apa? Ilaika anni. Jauhkan daripada aku. Sebab apa? Dia tak tahu Nabi. Yang tegur tu adalah Nabi, dia tak tahu. Maka dia kata, dia macam halau lah, pergi jauh. Sebab apa? Engkau tak menanggung musibah yang menimpa aku. Orang Melayu kata apa? Berat mata memandang, berat lagi kamu pandai cakap je kan. Dia ayat tu bukankah menunjukkan dia tak hormat ataupun biadab dengan Nabi kan? Seolah dia halau lah. Tak tahu pun, paling-paling kurang jangan halau. Ini kata ilaika, jauh. Okey, Nabi sebagai seorang Rasul kan, bila orang cakap macam tu, kalau kita duduk tempat tu, kita nasihat dengan baik, orang halau kita, kita senyum ke ataupun cik hati? Lepas tu buat apa? Marah. Tak guna, orang nak nasihat yang baik tak nak dengar, keras kepala. Itu kita kan. Tapi Nabi, akhlak Nabi ni, Nabi ikhlas nak selamatkan orang tu daripada buat dosa. Tiba-tiba perempuan tu halau. Macam mana keadaan Nabi? Nabi senyum, jalan. Makna apa tu? Akhlak Nabi ialah bila orang buat tak baik, Nabi tak balas dengan benda yang tak baik juga. Paling-paling kurang Nabi jalan. Sebab tu Allah sebut apa? Wa iza, sifat orang beriman, wa iza khatabahumul jahilun qalu salama.
Bila orang jahil berkata pada engkau, bercakap dengan engkau, orang jahil ni dia cakap benda yang kadang-kadang merapu, kan? Kita sebagai orang beriman, ibadur rahman, qalu salama. Cakap salama ni makna cakap perkataan yang sejahtera, jangan menyakitkan hatinya. Itu satu akhlak yang sangat tinggi dan sangat sukar. Okey? Lepas Nabi balik rumah dia, sahabat beritahu, kamu tahu tak siapa yang tegur kamu? Aku tak kenal. Dia adalah Rasulullah. Bila tahu Rasulullah baru dia menyesal. Dia pun pergi cari Rasulullah. Dan dalam hadis disebut rumah Nabi tidak ada pengawal. Masa tu Nabi apa jawatannya? Ketua negara, presiden lah, Perdana Menteri. Tak ada pengawal. Pengajarannya apa? Pengajarannya apa? Pengajarannya, kalau kita ni jenis orang yang ada ilmu dan banyak memberi manfaat pada orang, jangan menyusahkan orang. Jangan adakan pengawal. Sebab apa? Orang kadang-kadang nak tanya masalah bila-bila masa. Kadang-kadang sebab ada pengawal dia tak jadi tanya dan tak tahu, tak selesai masalah dia, akhir mungkin dia bunuh diri. Jadi pengajarannya, kita permudahkan untuk orang datang cari kebaikan daripada kita. Kecuali kita tahu memang ada banyak ambil peluang, berompak ke, jahat ke, itu lain lah, kan? Rumah kita ada pengawal? Ada. Guard kan? Lepas tu CCTV ada berapa? Lepas tu tak ada orang datang pun. Okey, lepas tu dia jumpa Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, aku tak tahu pun kamu adalah Rasulullah, minta maaf. Maka Nabi jawab apa? As-sabru inda as-sadamatil ula. Sabar yang sebenar ialah ketika detik pertama kamu dapat berita yang tak baik itu. Mana Nabi nak bagi tahu sekarang kalau kamu sabar ke minta maaf, dia macam tidak ada nilai. Jadi poin tak sebut dalam hadis ni ialah sabar yang sebenar ialah bila ketika ditimpa masalah, bukan setelah lama baru sabar. Itu bukan sabar, itu dah habis sabar, kan? Kita contohlah anak meninggal kan, kita menjerit meraung apa sampai 1 hari 2 hari, hari ketiga dah okey dah, Ustaz saya dah okey dah, sekarang saya boleh sabar. Tak, itu bukan sabar tu. Jadi sabar, contoh dapat panggilan suami accident mati, masa tu kita boleh sabar, alhamdulillah, baca apa? Ala kulli hal, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, Allah maghfir lahu. Tenang, itu sabar. Bukan setelah 3 hari. Boleh faham? Itu yang doa kata minta abang gantikan yang lebih baik itu, orang kena musibah bagi Ya, baca doa. Bila kita dapat musibah, satu, step pertama sabar, yang kedua baca doa. Doa apa dah? Allah ma'jurni fi musibati. Ya Allah, bagilah pahala dalam musibahku. Subhanallah. Berfikiran positif. Bila Allah bagi musibah, sebenarnya Allah nak bagi yang lebih baik. Contohlah, Allah bagi hilang anak kita kan, ataupun mati. Sebenarnya Allah nak bagi yang lebih baik daripada hilang anak. Apa dia? Hilang agama. Nak bagi apa? Contohlah, contoh kisah Khidir, yang Khidir bunuh budak kecil kan. Mak bapak dia hilang tak anak? Musibah tak? Mana Allah ambil anak dia, sebenarnya Allah nak bagi yang lebih baik daripada anak. Apa dia? Allah nak bagi anak, satu, anak yang lebih baik daripada yang mati tu. Yang kedua, Allah nak bagi anak yang mati tu sebagai ahli syurga. Yang ketiga, Allah nak jadikan mak bapak tu adalah ahli syurga. Lebih baik tak? Kalau anak tu hidup panjang, lepas tu tak dengar cakap, mak bapak pun tak tegur, dua-dua habis, tiga-tiga habis sekali. Betul? Jadi baca doa apa? Allah ma'jurni fi musibati. Ya Allah, berilah pahala dalam musibah ni. Bila kita akan dapat pahala ketika musibah? Bila sabar. Kalau sabar, dapat musibah yang kedua dan lagi besar. Kalau kita tak sabar, satu dapat musibah, lepas tu yang kedua musibah tak sabar, musibah tak reda, itu lagi besar. Kemudian doa yang kedua apa? Wakhluf li khairan minhu.
dan gantilah untuk aku yang lebih baik daripada yang hilang. Oh, kalau baca doa ni relax dan kita boleh tenang dan boleh senyum. Kenapa? Satu, akan dapat pahala. Yang kedua, Allah ganti yang lebih. Sebab itulah bila Ummu Salamah, suami dia meninggal kan, suami dia Abu Salamah, Nabi pun ajar doa ni pada Ummu Salamah. Kan Nabi yang baca untuk Tak, Nabi suruh dia baca. Doa ni kena baca sendiri. Yang suka surah orang baca ni orang Melayu. Dia suka amin je. Nabi suruh dia baca. Sebab Allah ma'jurni fi musibati, berilah pahala dalam musibah aku. Siapa yang baca? Tuan baca. Orang yang ditimpa musibah lah. Bila dia baca, kemudian gantikan aku yang lebih baik. Dalam kepala Ummu Salamah pada tak ada siapa yang lebih baik daripada suami dia yang mati. Biasalah perempuan kan, suaminya adalah yang terbaik. Bukan semualah, itu yang memang sayangkan suami. Yang tak sayangkan suami tunggu masa je. Ada riwayat mengatakan yang lepas suami dia mati, siapa masuk? Tak, Umar. Jadi Ummu Salamah kata, aku minta yang lebih baik pada suami aku. Umar bukan lebih baik, bagi dia lah. Dia tolak. Lepas tu masuk pula Abu Bakar. Abu Bakar dengan suami aku, suami aku lebih baik. Dia tolak. Last sekali siapa masuk? Rasulullah. Dia berani tak cakap suami dia lebih baik dia? Tak. Dia terima. Akhirnya dia jadi isteri. Subhanallah. Allah tarik suami, Allah ganti dengan yang hasil daripada redha, sabar dan baca doa tu. Okey, boleh baca doa tu. Ha? Ada doa tu. Dia lebih kurang macam ni. Saya tak apa doa tu. Sebab hadis tu hadis dhaif. Tapi kalau nak baca tak salah. Maksud dia lebih kurang macam ni. Bila orang timpa musibah, kita baca doa, ya Allah, segala puji bagi Engkau yang telah mengafiatkan aku daripada apa yang Engkau bagi ujian padanya. Faham? Tapi hadis tu hadis dhaif. Nak baca tak salah. Bila ditimpa musibah aja. Kalau tak ada musibah, nak ganti apa? Kalau bukan tuan badan, boleh pakai yang tu kan. Macam jangan jumpa, sabarlah. Pada ni semoga Allah gantikan kepada yang lebih baik. Boleh je kita nak tolong baca, tapi siapa yang patut baca ni? Orang timpa musibah lah, sebab dia yang lebih menghayati, lebih memahami kan. Kecuali dia memang tak pandai bacakan, kita boleh tolong baca, ya Allah bagilah pahala dalam dia menghadapi musibah. Yang kedua, ya Allah gantilah ia dengan yang lebih baik daripada yang Engkau ambil. Boleh je, tapi yang terbaik orang tu sendiri. Tak mestinya. Jangan lepas suami mati tunggu siapa lebih baik. Tak datang pun. Tak datangnya. Kadang-kadang yang lebih baik apa dah? Jiwa kita lagi tenang sebab kita redha dengan takdir Allah. Semula ni kelang kabut aja, ada musibah kelang kabut, mengamuk kan. Tapi lepas kita baca doa tu, Allah ganti dengan lebih baik apa dah? Jiwa kita lebih tenang. Okey, pengajaran daripada hadis ni, boleh tak wanita ziarah kubur? Apa dalil? Cepat je jawab. Apa dalil? Okey. Pertama, hukum wanita ziarah kubur adalah haram. Berdasarkan hadis sahih, la'anallahu zairatil kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang ziarah kubur. Ini pendapat ulama yang memang ada dalil. Dan penulis yang mensyarah kitab Riyadhus Shalihin, Syekh Shalih Utsaimin, dia pegang pendapat haram. Apa alasan sekalipun wanita tak boleh ziarah kubur. Okey.
Yang wanita ni pergi ni sebab apa? Dia sebenar jawapannya ialah wanita ni bukan pergi ziarah kubur. Dia bukan pergi ziarah kubur. Tapi sebab dia terkesan dengan kematian anaknya, dia rindu pada anaknya, dia pergi ke kubur anaknya. Bukan ziarah. Tapi soalan, kenapa Nabi tak tegur kalau haram? Itulah hikmah Nabi. Wanita tu dalam keadaan sedih, menangis, takkanlah nak cerita pula haram pun semua kan? Lagi stres. Itu hikmah cara berdakwah. Okey? Saya tak faham Ustaz. Maksudnya wanita tak boleh ziarah biasa pun tak boleh. Ziarah biasa ke, ziarah luar biasa ke, semua tak boleh. Yang keluarkan hadis yang Rasulullah suruh pergi ke kubur supaya Okey. ingat mati. Okey. Saya tak beritahu habis lagi. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, wanita ziarah kubur hukumnya makruh. Dan ini dalam mazhab Syafi'i. Habis hadis yang mengatakan Allah melaknat tu, ada kata itu peringkat awal. Tapi peringkat awal iaitu ketika orang Islam akidah tak kuat. Bila suami mati, kalau perempuan pergi ke kubur, dia buat apa? Dia pukul pipi, dia koyak baju. Masa tu Nabi kata haram wanita ziarah kubur. Tapi setelah akidah orang Islam dah semakin mantap, semakin kuat, Nabi kata ziarahlah kubur. Tapi dengan satu tujuan. Fa inna tuzakirukum al-akhirah. Semata-mata untuk ingatkan kamu tentang hari akhirat. Kalau tujuan itu, silakan pergi. Tapi jaga adab. Jaga adab, jangan bermakeup, jangan buka aurat, jangan jaga pergaulan apa semua. Okey? Pada hari perkuburan tu pun kematian pun kalau dia boleh kawal perasaan dia boleh makan. Tapi kebiasaan lah orang kita kan, siapa yang biasa pergi ke kubur kan, bila kita tengok orang pergi ke kubur, nampak tak macam dia orang tu sedar dan insaf hasil pergi ke kubur? Tak nampak, betul? Tak nampak. Sebab cara pergi dah salah dah. Kadang-kadang bersembang kosong, kadang-kadang merokok, kadang-kadang lelaki perempuan, kadang-kadang perempuan pun tak tutup aurat. Macam mana nak insaf? Betul tak? Jadi lebih baik jangan pergilah. Kalau kamu pergi dalam keadaan macam tu, lepas tu kalau pendapat yang paling tepat haram, 2 kali dosa. Betul? Cara yang terbaik nak mengambil pengajaran ialah bukan pergi ke kubur, tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran. Sebab itulah ini daripada pemandangan saya lah, siapa yang pergi ke kubur dia tak akan terkesan, dia tak akan insaf sehinggalah dia faham Al-Quran. Boleh faham tak? Quran yang boleh mengubah hati manusia. Kalau setakat ziarah kubur tak. Kalau dia faham Al-Quran, tadabbur, pergi ziarah kubur menambahkan lagi. Okey. Yang paling ringan pun makhluk kata Ustaz. Yang Allah tak suka. Bagi saya tak payah pergilah. Sebab yang kita tengok biasa pergi kan, ya Allah, tak jaga adab langsung. Tama-tama perempuan kan duduk jadi pemandangan yang sangat-sangat tak bagus kan. Sepatut tempat tu menginsafkan dia. Tapi tak payah pergilah. Tak boleh duduk. Tak boleh duduk. Lagi pula kita tama-tama perempuan kan yang edah. Dalam edah kan, suami baru meninggal, itu lagi tak boleh. Lagi tak boleh. Alasannya apa? Saya nak tengok last. Last apa? Sebelum mati tak tengok-tengok pun. Kadang-kadang suami balik, ya Allah balik dah. Tapi bila mati nak pergi pula ke kubur, masa dah mati baru nak tengok muka. Jadi kalau nak buat baik pada suami masa itu, masa hidup, masa suami tidur, tengoklah puas-puas. Dia suami ke ataupun siapa-siapa yang matilah, dia sebenarnya apa yang dia nak sangat orang yang mati ni? Dia nak doa je. Sebab tu Syekh Shalih Utsaimin cakap, yang paling penting orang mati nak doa, dan doa kamu boleh sampai walaupun kamu berada di hujung dunia. Tapi kalau kamu pergi ke kubur dalam keadaan edah, melanggar benda haram, kadang-kadang menyusahkan suami kamu dalam kubur. Okey. Habis
Nombor dua pun makruh. Tak ada sebenarnya. Tak ada. Dia antara haram dengan makruh. Lima belas minit lagi. Oh ya ke? Tak, kita mesti habis pukul 12 ke? Sekejap, minggu depan dah masuk 10 akhir kan? Ha. Jadi saya galakkan yang lelaki ni pergi intikaf. Ustaz, ada satu soalan Ustaz. Yang pasal jenazah ni, artinya saya tak tahu pasal ada hadis bila kita diiring jenazah sampai kubur. Ada pasal Tak, ada satu hadis Nabi kata, siapa yang solat ke atas jenazah, siapa iringi jenazah, dia dapat satu kirat, ganjaran pahala satu kirat. Kemudian kalau dia iring jenazah sampai dikebumikan, dia dapat 2 kirat. Sahabat tanya, apa mana kirat? Kirat ialah sebesar Bukit Uhud. Biasa tengok Bukit Uhud, dia Bukit Uhud ni bukan tinggi tapi dia panjang. Jadi pahala iringi jenazah sampai disolatkan, pahala seumpama besar Bukit Uhud. Dan kalau kita iringi sampai dikebumikan, pahala seumpama 2 Bukit Uhud. Hadis sahih, ha? perempuan tak boleh lah sebab lelaki. Tak, perempuan boleh 1 kirat lah, 1 kirat. Iring sampai solat. Ustaz, itu yang selangkah dia stop Al-Fatihah, selangkah lagi dia stop. Itu Melayu. Tak tahulah, saya rasa dia ada penyakit kot. Ada bisu ke apa ke? Oh. Curious saja Ustaz. Bila Ustaz berfikir kat masjid tu, bagaimana perjalanan seharian tu macam mana? Okey, bila kita intikaf kan, intikaf ni mana duduk masuk malam 21 dan keluar masjid malam raya. 10 hari 10 malam duduk dalam masjid. Yang tu yang ramai tak nak intikaf. Yang ramai pergi maghrib balik lepas tarawih kan, ataupun balik masa sahur. Tapi kalau duduk situ 10 hari 10 malam tak ramai. Tapi itulah yang Nabi buat. Itulah yang Nabi buat. Okey? Apa yang Nabi buat? Nabi tak sebut. Nabi tak sebut apa yang Nabi buat ketika Nabi intikaf 10 hari 10 malam. Kenapa Nabi tak sebut? Itulah rahmat Nabi. Rahmat Nabi ialah Nabi tak sebut jenis-jenis ibadat masa intikaf. Kenapa? Kalau Nabi sebut akan menyusahkan kita. Betul tak? Kita pula menyusahkan pula. Cari pula amalan yang khusus. Kadang-kadang bukan daripada Nabi. Simple je Islam. Bila Nabi tak tetapkan, makna apa? Open lah. Bebas. Yang penting benda yang baik. Kamu nak baca Quran boleh, nak hafal Quran boleh, nak tadabbur Al-Quran boleh, nak berzikir boleh, nak salat sunat pun boleh. Kan? Boleh. Open. Dia ialah manusia. Dia dalam surga je yang tak boleh tidur. Kat dunia memang kena tidur. Kalau tak tidur, Cuma beza dia pada 10 akhir Ramadan. Tidur 10 akhir Ramadan jangan sama dengan tidur sebelum Ramadan. Tidur sekejap je lah, ha? Siang hari sekejap, malam sekejap kan. Sabar 10 hari je. Lepas tu qada lah, lepas raya. Dia mula-mula ni, mula-mula memang, yalah kita mana ada pernah tinggal rumah, tinggal keluarga, tinggal segala kemudahan, tinggal dunia, pergi duduk satu tempat yang tak ada kemudahan 10 hari 10 malam. Mana pernah? Tapi sebenarnya hidup ni dia akan jadi nikmat. Bukan sebab rumah, bukan sebab harta, bukan sebab keluarga. Tak. Hidup akan jadi nikmat dan lazat ialah bila kita berhubung dengan Allah. Bila kita dah berhubung dengan Allah, khusyuk yang luar biasa, lazat luar biasa, kita rasa ya Allah selesanya duduk dalam masjid. Sebagaimana Nabi boleh solat malam setiap malam kan? Berapa jam? Ha?
sebahagian besar malam. Dan kita tahu rumah Nabi elektrik tak ada, kipas tak ada, sempit kan. Tapi macam mana Nabi boleh lazat beribadat berjam-jam? Itulah kelazatan hidup yang sebenar. Apa guna kita duduk kat rumah, semua kemudahan ada, keluarga ada, tapi tak rasa kelazatan, kemanisan beribadat. Solat rasa macam nak cepat sudah je. Baca Quran rasa cepat nak habis je. Tak rasa manis. Betul tak? Tak rasa manis. Kita makan rasa manis, rasa sedap. Tahu tawar ke pahit ke masih tahu. Tapi bila baca Quran, bila solat, semuanya tawar. Sebab apa? Sebab kita beribadat dalam keadaan dunia penuh dalam hati kita. Maka sebab tu Allah rahmat pada kita, Allah bagi Lailatul Qadar. Dan Nabi rahmat pada kita, Nabi bagi, tunjukkan pada kita satu jenis ibadat yang kalau kita buat, kita akan rasa kemanisan beribadat tu. Betul? Saya nak sebelum mula i'tikaf 10 hari 10 malam, saya pergi solat tarawih, lepas tu balik. Itu bukan i'tikaf. Dia pergi maghrib, lepas tu balik lepas tarawih ataupun sahur. Itu sebenarnya bukan i'tikaf. Itu rasa macam main-main lah, bukan i'tikaf sebenarnya. Ha, ya. Pergi mana? Di rumah lah ni. Boleh, tak ada masalah. Nak siapkan sahur, nak makan sahur dan tak nak tahajud pun okey. So, tukar soalan kan. Dia kadang-kadang kita bulan puasa kan, masa siap sahur tu lebih banyak daripada masa tahajud. Sebelum Ramadan kita tak tahajud. Masa Ramadan lah peluang terbaik. Tiba-tiba banyak juga habis masa untuk makan. Betul? Akhirnya yang kita rasa manisnya masa makan. Masa solat tak rasa. Bila kita nak rasa manis beribadat? Sebab itulah biasanya kita jadikan bulan Ramadan bukan bulan makan. Makan simple-simple je. Saya suka beli nasi goreng, sebungkus boleh makan 2 orang. Tak payah masak, tak payah kemas, tak payah apa kan. Fokus pada ibadat. Ini masak sahur macam masak buka puasa. Masak buka puasa macam masak raya. Bila akhirnya bulan Ramadan jadi bulan makan. Buat simple je. Sebab itulah Nabi dan sahabat jadi hebat. Kenapa? Sebab mereka makan ni nombor 10. Sebelum Ramadan pun makan ni nombor 10. Bila masuk Ramadan lagi tak kisah. Buka puasa dengan kurma. Kadang-kadang dengan kurma dia boleh tahan sampai sahur. Tapi hebat. Berperang. Kita makan bukan main, tapi bila berperang tak sempat pergi. Okey. Jadi kalau nak sahur ambil masa 10 minit, 15 minit. Lepas tu baki tu 20 minit, setengah jam, 45, sejam untuk tahajud. Okey. Tapi kalau macam perempuan sebaik-baiknya solat di rumah kan daripada di masjid. So macam Ustaz punya cerita i'tikaf semua macam how does that apply to ladies? Macam mana? I'tikaf. Okey. Sekarang hadis sahih. Nabi sentiasa beriktikaf sepanjang setiap kali bulan Ramadan. Bermula daripada Ramadan pertama sampai Ramadan terakhir. 9 kali Ramadan. Kemudian selepas itu, ini hadis sahih. Selepas itu diikuti oleh isteri-isteri baginda beriktikaf. Okey? Yang Nabi kata solat terbaik bagi wanita itu ibadat solat. Sekarang ibadat iktikaf. Dua benda yang berbeza. Kalau kamu nak solat, maka terbaik di rumah. Tapi kalau nak ibadat iktikaf, memang kena di masjid. Tak ada iktikaf di rumah. Faham? Jadi kalau wanita nak pahala ataupun nak ibadat beriktikaf, duduk masjid lah, tak timbul isu solat terbaik bagi wanita di rumah. Sebab sekarang saya nak buat ibadat namanya iktikaf. Yang di dalamnya ada solat. Ya. Okey. Dia
bukan semua masjid dibenarkan intikaf. Yang kedua, bukan semua masjid ada kemudahan untuk orang berintikaf. Tapi ada je masjid yang dibenarkan berintikaf dan ada kemudahan. Carilah masjid tu. Kalau saya masjid Bukit Jelutong. Tak, masjid Tengku Apuan Jemaah. Masjid Bukit Jelutong ni, satu ada sedia makan sahur, buka puasa. Kemudian tandas pun tak jauh. Cukup senang. Tak ramai. Jangan takut. Intikaf ni memang orang tak nak. Jangan takut. Jangan takut penuh lah. Yang ramai masa berbuka, masa more. Jangan takut. Jadi saya beritahu pengalaman saya. Bila saya mula intikaf 10 hari 10 malam, kali pertama, seronok luar biasa. Kenapa? Lepas saya mula kali pertama, saya tak pernah miss. Kenapa? Sebab bila kita intikaf, kita masjidkan, ibadat kita sangat-sangat berbeza. Kita sebelum intikaf, ibadat kita banyak diganggu oleh urusan dunia. Tengah solat pun masuk urusan dunia. Kadang-kadang dia solat lewat sebab keluarga, sebab bisnes, sebab kerjaya kan, sebab urusan rumah. Jadi banyak menyebabkan solat kita tak khusyuk dan kita tak rasa manis. Bila masuk je intikaf, kita semua lupa tu, tinggal. Tak ada dah. Kita beritahu pada keluarga, okey, jangan kacau. 300 hari lebih setiap tahun aku dikacau oleh dunia untuk beribadat. Sekarang bagilah peluang untuk 10 hari. Aku nak fokus betul-betul ibadat kepada Engkau, ya Allah. Kan? Urusan keluarga, urusan kerjaya, urusan semua tutup. Kalau tinggal dalam masjid, tak boleh keluar buat kerja-kerja untuk minggu ke? Buat dalam masjid lah. Ada je. Orang buat kerja, boleh buat kerja daripada rumah kan, boleh kerja daripada masjid. Tapi sebaik-baiknya cutilah urusan dunia. Apa lagi seronok? Sebab kita sentiasa boleh jaga solat Jumaat 5 waktu. Sentiasa awal. Apa lagi seronok? Kita sentiasa dapat solat sunat qabliyah ba'diyah tanpa kurang, 12 rakaat. Apa lagi seronok? Dapat solat berjemaah saf pertama. Kalau tak kelang kabutkan, kadang-kadang sempat, kadang-kadang tak. Apa lagi seronok? Kita boleh baca Quran dan boleh juga tadabbur berjam-jam tanpa ada gangguan. Kan biasa kita kalau tak masuk masjid lah, baca Quran sekejap ada gangguan. Kadang-kadang kita set dah setengah jam je. Tapi dalam masjid pagi, petang, siang, malam boleh. Sebab itulah siapa yang dah rasa sekali, dia tak akan tinggalkan. Okey. Cubalah sebelum anda dimatikan. Ustaz, saya maksud saya nak boleh ke buat kerja-kerja yang macam masak untuk orang, nak bagi kepada orang, masak macam kawah, nasi, buat kerja-kerja ni lah. Kebajikan. Tak, sekarang nak apa ni? Nak buat kebajikan ke nak intikaf? Tak, dia boleh je nak buat, tapi jangan kita buat lah. Sekarang kita nak buat kebajikan, kita bagi duit je, suruh orang buat. Siapa-siapa yang tak nak intikaf, buat kerja ni. Tak nak intikaf sangat, bagi peluang aku intikaf. Ya, apa hukum intikaf? Sunat muakkadah, sunat. Jadi yang terbaik cukup 10 hari. Yang kalau tak cukup tu kuranglah pahalanya, itu je. Itu je. 10 hari 10 malam. Jangan risau, kita tinggal 10 hari, kita tinggal 10 hari 10 malam, rumah kita macam tu, tak ada perubahan apa-apa. Tak, nak apa ni? Nak apa? Nak lah tu kadang kena iktikaf. Kalau nak iktikaf, iktikaf yang terbaik ialah cara iktikaf Nabi, 10 hari 10 malam. Tapi boleh tak kita iktikaf 5 hari? Boleh je, tapi pahala tak samalah. Samalah tu. Dia terbatal lah. Mana pahala intikaf 1 hari. 1 hari lah dapat. Dan tak dapat menepati intikaf sunnah Nabi. Okey, ada soalan? Waktu dah cukup.
Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل